Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam majlis ilmu sebagai persediaan untuk kehidupan setelah kita dipanggil oleh Allah pulang ke kampung kita nanti. Lepas itu kita akan dihidupkan semula. Dan bila kita dihidupkan semula, kita perlu ada bekalan yang cukup. Kalau tak cukup bekalan, kita akan keputusan bekalan. Tak ada apa bekalan. Jadi kita akan berada dalam kesusahan kalau tak cukup bekalannya. Bekalan tu maksudnya pahala. Bukan nasi lemak, bukan roti canai, bukan bihun. Kalau tak cukup pahala nanti, ada tempat yang ganti pahala tu, iaitu dosa. Kalau lebih dosa dari pahala, maka kita akan diseksa dulu sebelum diberi syurga yang dijanjikan oleh Allah SWT. Diseksa dulu. Jadi kita tak nak seksa tu lah. Mudah-mudahan kita dapat pahala yang cukup. Nak pahala yang cukup, kena menjadikan diri kita tu orang-orang yang bertakwa. Bila bertakwa, barulah ada kejaminan. Baru Allah jamin keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Di dunia pun Allah jamin, di akhirat pun Allah jamin keselamatan. Bahagialah kita. Kalau tidak, rugi kita. Di dunia pun rugi, dalam kubur pun rugi, di akhirat masuk lagi rugi. Takut yang itu kita lah tu, khasirat dunia wal akhirah. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Itu tanda. Kita tidak bahagia di dunia, selamat di akhirat, dan seronok pula lagi di akhirat. Kita nak yang itu ya. Itu yang kita doakan bapa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, bagilah kami kebahagiaan dalam kehidupan di dunia dan kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat, dan jauhilah kami daripada azab api neraka. Baik, sebagai persediaan, kena menjadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu ialah orang yang mengerjakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu tanda orang bertakwa ya. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Bila bertakwa di dunia Allah jamin. Rezeki orang bertakwa pun dijamin juga. Dan di akhirat pun dijamin keselamatan dan pangkat di akhirat. Apa di akhirat nanti ya. Innal muttaqina fi maqamin amin, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu sentiasa berada dalam darjat yang selamat, pangkat yang selamat, kedudukan yang selamat. Di mana selamatnya? Fi jannatin wa uyun, di dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan. Mudah-mudahan kita dapat masuk dalam golongan itu. Allah tempatkan kita dalam golongan itu yang berpangkat di dunia dan juga berpangkat di akhirat. Alright, untuk pagi ni kita sambung bacaan kita. Kalau tak salah saya muka surat 151, betul? Betul?
bagaimana terjadinya kiamat? Bukan? Sudah tak tahu tentang mana? Tentang mana? Ya? Dah tak cakap, isu belakang ke? Kita dah baca tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya, turunnya Imam Mahdi, munculnya Imam Mahdi. Kemudian turunnya Nabi Isa dari langit. Sebelum itu datangnya Dajjal. Ya. Untuk pagi ini bagaimana terjadinya kiamat? Betul? Ya ke tak ya? Ya. Okey. Muka surat 151. Bagaimana terjadinya kiamat? Kiamat adalah kejadian. Kiamat tu bangkit dari kubur. Bukan mati. Mati itu belum kiamat, itu namanya musnah. Kematian total itu belum, itu tak kiamat lagi. Kiamat tu bangkit dari kubur, hidup balik. Dalam perkataan qiyam, qiyam tu yang bangun. Bangun dari kubur. Allah kabul dalam Quran. Summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. Kemudian kamu di hari kiamat nanti akan dibangkitkan semula. Ya, bila ditiup sangkakala, dengar elok. Sangkakala tu ditiup di Israfil sebanyak 3 kali. Tiupan yang pertama berlaku huru-hara yang amat dahsyat. Kita tak tentu pengalah. Huru-hara sangat. Kemudian tiupan yang kedua habis, mana yang bernyawa semua mati. Manusia mati, malaikat mati, jin mati, binatang mati, pokok mati, ikan mati, burung mati, serangga mati, habis semua mati. Termasuk malaikat maut pun mati. Yang tak mati hanya Allah saja. Itu bila tiupan yang kedua. Tiupan yang ketiga, orang yang dah mati tu hidup balik. Itu namanya kiamat. Summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. Kemudian di hari kiamat nanti kamu semua akan dibangkitkan semula. Bangkit dari kubur. Ya. Kerana kita ni, dalam badan kita ni ada satu benda yang tak akan binasa. Namanya ajbuz zambi. Ajbuz zambi itu benih kita. Dari benih kita yang besar biji sawi itu ada di tulang punggung. Saya ambil pisau korek. Besar biji sawi tau. Ada di tulang punggung kita tu. Dari situlah Allah jadikan body baru. Body lama habis hancur dah. Kepala dah hancur, telinga dah hancur, badan dah hancur, kaki dah hancur, tangan dah hancur, mata dah hancur, habis hancur. Daripada ajbuz zambi itulah Allah jadikan body baru. Kalau dia ahli syurga, Allah akan bangkit jadikan dia sempurna kejadiannya. Lebih cantik daripada sekarang ni. Allah akan bangkitnya secantik Siti Zulaikha. Kalau dia ahli syurga, bukan rupa Siti Zulaikha. Secantik Siti Zulaikha. Rupa-rupa dia lah. Timah apa timah lah, minah apa minah lah, limah apa limah lah, endul apa endul lah, enak apa enak lah. Tapi secantik Siti Zulaikha. Kalau dia ahli neraka, dia akan dibangkitkan seperti binatang yang perangainya diamalkan dalam dunia dulu. Ada yang bangkit seperti serigala, ada yang bangkit seperti ular, ada yang bangkit seperti semut, ada yang bangkit seperti babi pun ada. Hitam lah tu. Itu tengok keadaan kita dalam dunia dulu. Akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Itu nama itu dipanggil kebangkitan. Itu namanya kiamat. Kemudian dihalau daripada kubur sampai kepada mahsyar. Nak cerita tentang kiamat ni. Sebelum berlakunya kiamat di dunia ni, mula-mula turun Dajjal. Matahari terbit daripada barat. Kemudian bila datang Dajjal, dia akan menipu seluruh manusia. Kamu ikut aku masuk syurga ni. Dia ngaku diri dia Tuhan. Dia diberi kuasa pula tu. Allah bagi dia kuasa menghidupkan orang yang dah mati,
memanggil hujan dari langit. Pokok-pokok boleh berbuah dan sebagainya. Itu kerana dia banyak kebolehannya. Kita boleh tengok itu. Kalau tak beriman dengan Allah akan terikut. Itu Dajjal ya. Kemudian akan diperangi oleh Imam Mahdi. Kemudian dah turun Nabi Musa, Imam Mahdi itu bekerjasama dengan Nabi Isa untuk berperang dengan Dajjal. Akhirnya mati dah Dajjal. Ya, sudah mati Dajjal, aman dunia ni seketika. Kemudian baru ditiup sangkakala yang kedua. Kedua habis semua mati. Kemudian hidup balik. Bila hidup tu, itu dia. Keluar dari kubur, berjalan sampai ke padang mahsyar. Di padang mahsyar tu berimpit-rimpit. Sampai nak bergerak pun tak boleh. Matahari secengkal dari kepala. Peluhnya ada orang peluh had mata kaki, ada orang peluh had betih, ada orang peluh had lutut, ada orang peluh had paha. Ada orang peluh had pinggang, ada orang peluh had dada. Ada orang peluh had leher. Ada yang apa kepala pun ada. Ada yang berenang dalam peluhnya sendiri. Itu keadaan di padang mahsyar. Kemudian berlakulah beberapa proses. Yang pertama berlaku hisab. Dicek apa yang kamu ada dalam dunia itu, semua akan dicek oleh Allah Taala. Kemudian diberi keputusan. Kejap je itu, lepas itu tu dia bagi keputusan. Sudah dicek, dia bagi keputusan. Macam mana kamu menerima kitab tu? Ada orang menerima kitab dengan tangan kanan, itu bahagia tu. Dapat keredaan Allah Taala. Ada orang menerima kitab dengan tangan kiri, masuk neraka dulu. Ada orang menerima kitab, cucuk dada itu ke belakang, terima dari belakang. Itu akan masuk neraka juga. Namanya Sa'ir, nama nerakanya. Kemudian sudah menerima kitab tu, kita akan melalui satu proses namanya timbangan. Dicek. Ditimbang dosa dan pahala. Banyak dosa ke banyak pahala? Kalau banyak dosa, dia akan masuk neraka dulu. Hawiyah tu jadi maknya. Fa ummu hawiyah. Hawiyah tu apa? Api yang bersangatan nyala. Jadi maknya. Kerana mak dengan anak apa ada mak? Dipeluknya, diciumnya, ditimang-timangnya, dilambung-lambung. Ya ke tak? Tak pernah beranak ke mana? Ada dah buat apa tu pada anak tu? Ini dia. Maknya nimang dia. Maknya meluk dia. Maknya cium dia. Maknya mendakap dia. Maknya melambung-lambung dia. Tapi maknya apa? Api yang bersangatan nyala. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Itulah dia api yang bersangatan nyalanya. Yang bersangatan nyalanya. Jadi mak dia. Siapa nak angkat tangan? Kemudian dah habis tu, dia akan meniti siratal mustaqim. Meniti siratal mustaqim. Ada orang boleh lepas titi siratal mustaqim tu cepat seperti kilat menyambar. Sudah dah lepas. Ada orang seperti burung terbang. Lambat sikitlah. Tapi cepat jugalah. Macam burung. Tak ada apa yang boleh menghalang dia. Pokok tinggi tak boleh menghalang dia. Bangunan tinggi tak boleh menghalang dia. Apa pun tak boleh menghalang dia. Cuma lambat sikit daripada kilat. Kilat cuk sampai aja. Atau ada orang yang menyeberangi titi siratal mustaqim tu seperti kuda berlari. Macam kuda berlari, laju lagi lah. Atau seperti orang berlari, laju juga lah. Berlari pecut. Ada yang berjalan kaki, ada yang merangkak, ada yang mengesut. Itu cara-cara meniti siratal mustaqim. Kalau berjaya, dapat masuk syurga. Tak berjaya, tergelincir, jatuh ke bawah, masuk neraka dulu. Kalau beriman, masuk neraka sementara. Bukan selama-lamanya, sementara. Masuk neraka sementara. Sementara pun, satu hari di akhirat bersama dengan 1000 tahun dunia. Habis dosanya dalam neraka, baru dia keluar dari neraka dan dapat masuk syurga. Yang dah masuk syurga tu, macam-macam lah nikmatnya. Akan kita baca insyaAllah bab-bab syurga ni. Makanannya macam mana, kenderaannya macam mana, pakaiannya macam mana, mahliganya macam mana, ada dalam ni insyaAllah. Kita akan baca. Itu kalau masuk syurga.
Tapi yang paling hebat nikmat syurga tu apa? Siapa tahu? Kuis peranan pagi ni. Apa yang paling hebat nikmat syurga? Dapat melihat wajah Allah. Itu paling hebat. Itu akan kita baca insyaAllah. Neraka macam-macam seksanya akan kita baca juga insyaAllah. Tapi sebelum itu kita kena tahu tentang kebangkitan. Kiamat tu. Keadaan kebangkitan macam mana? Baik, tengok kita. Kiamat adalah kejadian maha dahsyat yang pasti terjadi. Pasti terjadi. Kamu percaya ke tak percaya ke, dia tetap jadi. Kamu hendak ke tak hendak ke, dia tetap terjadi juga. Kamu bersedia ke, kamu tak bersedia ke, dia tetap terjadi. Orang beriman pun kena, orang tak beriman pun kena. Orang taat pun kena, orang derhaka pun kena. Orang benci pun kena, orang tak benci pun kena. Tak boleh elak. Itu kiamat dia akan terjadi. Di dalam Al-Quran kejadian dahsyat ini diberi nama dengan beberapa nama yang hebat-hebat. Di antara namanya Al-Haqqah, namanya Al-Haqqah yang benar. Artinya sesuatu yang pasti datang. Benar mesti datang. Pasti terjadi. Atau dipanggil Al-Qari'ah, Al-Qari'ah ya. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Itu Al-Qari'ah ya. Artinya penggegar, gegaran. Al-Qari'ah, gegaran. Mal Qari'ah, apa itu gegaran? Bergegar atau bergegar? Bergegar lah macam bergoncang-goncang. Itu gegaran. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia akan berterbangan seperti kalkatu. Ada pernah tengok kalkatu terbang? Tak pernah tengok kalkatu ke mana? Macam mana rupa dia terbang? Tak tentu arah. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke kiri, ada yang kanan, ada yang ke hulu, ada yang ke hilir, ada yang ke darat, ada yang ke bawah. Berlanggar sama dia mah. Itu kalkatu ya. Siapa nak jadi superwoman esok, tunggu hari kiamat. Kalau ada nyawa lagi lah, berterbang seperti kalkatu. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari itu juga gunung-gunung, bukit-bukit akan berterbangan seperti bulu yang dihamburkan. Bulu tu hambur kata, lambung kata. Macam mana dia jatuh bulu tu? Bulu tu macam jatuh? Berawang terawang-awangan ya, itu dia. Padahal gunung ringan ke berat? Bukit ringan ke berat? Berat, tapi macam itu turun. Menandakan apa? Menandakan angin yang sangat kuat. Sampai gunung pun terawang-awang. Bukan dia jatuh terus begitu dah. Itu Al-Qari'ah ya. Penggegaran ataupun gegaran. Artinya penggegar, sesuatu yang menggoncang, menggoncangkan dengan keras sekali. Atau namanya lain apa? Al-Fazaul Akbar. Al-Fazaul Akbar. Artinya kegemparan yang maha besar. Fazaul tu gempar, Akbar tu besar. Kegemparan yang maha besar. Atau dipanggil Az-Zalzalah. Az-Zalzalah tu goncangan juga artinya. Artinya gempa. Gempa kegoncangan bumi, itu zalzalah. Tak pernah dengar ayat ni ke? Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Tak pernah dengar? Itu zalzalah tu. Apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat, lalu mengeluarkan isi-isi yang berat-berat, habis terpancut. Besi terpancut, kayu terpancut, batu terpancut. Yang berat tu habis terpancut. Yang ringan dah tentu terpancutnya, yang berat pun terpancut. Wa qala al-insanu ma laha, maka berkata manusia, apa ni? Tu orang Sungai Keruh lah, apa ni komen? Kalau orang Arab malah. Kalau orang putih apa? Apa? Kalau orang putih apa dia kata? What is happening man? Dia cakap dengan aku, what is happening man? Katanya. Kalau orang India apa katanya? Yang ada. Kalau orang Jawa apa katanya? Apa iki? Ikut bahasa masing-masing lah. Kalau orang Gajah apa katanya? Apa yang komen? Orang Keruh ni lebih kurang sama aja lah. Orang Gajah dengan orang Keruh ni lebih kurang sama aja. Malah itu salah ya.
Perhatikanlah ayat-ayat Al-Quran yang berikut ini. Ayat-ayat tentang hari kiamat tu, tentang kemusnahan tu. Ini ada anunya. Yang pasti terjadi. Apakah yang pasti terjadi itu? Tahukah engkau apakah yang pasti terjadi? Surah Al-Haqqah ya. Surah Al-Haqqah. Tengok apa katanya. Al-Haqqah ya. Apa yang terjadi? Surah Al-Haqqah. Nanti cari ayatnya. Al-Haqqah, Ar-Rum, Al-Luqman, Al-Sajdah, Al-Ahzab, As-Sabah. Al-Dukhan, Al-Jasiyah, Al-Aqtaf ni kan, Al-Haqqah, Al-Qajarat, Al-Aqtaf, Al-Zariyat, Al-Tur, Al-Waqi'ah, Al-Hadid. Payah carinya mana dia? Al-Haqqah. Ada Al-Haqqah. Ya. Ayat berapa Al-Haqqah tadi? Ayat 1 sampai 3 ya. 1 sampai 3. Al-Haqqah. Mal Haqqah. Wa ma adraka mal Haqqah. Itu ayat 1 sampai 3 ya. Itu artinya yang pasti terjadi. Apakah yang pasti itu? Yang terjadi itu apa bendanya? Ya, tahukah kamu apakah yang pasti terjadi itu? Ya. Kemudian dengan susunan dia tak kabur apa bendanya, dia tanya aja. Tahu kamu apa bendanya? Al-Haqqah yang mesti terjadi itu. Tahu kamu apa bendanya? Dia tak bagi jawapan. Jawapan itu di tempat lain. Dengan susunan atau kesusastraan kalimat yang terdiri dari 3 tingkat. Pertama kata tunggal, Al-Haqqah, kata tunggal dia aja, yang lain tak ada. Tanpa pokok dan sebutan. Tanpa pokok dan sebutan. Boleh dianggap sebagai pokok dan boleh pula sebagai sebutan. Dua-dua tu boleh. Pokok boleh, sebutan boleh. Kemudian dengan bentuk pertanyaan. Wama adraka mal haqqah. Wama adraka mal haqqah. Tahukah kamu apa yang dikatakan al-haqqah tu ya? Dia ditanya sebagai pertanyaan. Pertanyaan yang sederhana. Dan terakhir dengan bentuk pertanyaan yang mendalam. Demikianlah caranya Allah membayangkan kehebatan. Tanda hebat tu. Sampai 2-3 kali tanya. Kehebatan dalam kedahsyatan terjadinya kejadian yang pasti terjadi itu. Kemudian Al-Qari'ah ada juga. Penggegar. Apakah penggegar itu? Tahukah kamu apa yang dikatakan penggegar itu? Tahu kamu Al-Qari'ah, maksudnya gegaran, penggegar. Wa ma adraka mal qari'ah. Bukan. Al-Qari'ah Al-Qari'ah ma adraka mal qari'ah. Al-Qari'ah. Apa? Mal qari'ah. Al-Qari'ah tu mal qari'ah. Al-Qari'ah ialah Al-Qari'ah lah, penggegaran. Mal qari'ah, apa itu penggegar? Wa ma adraka mal qari'ah. Tanya sekali lagi. Tahukah kamu apa yang dikatakan al-qari'ah? Itu. Sama dengan yang dengan al-haqqah tadi. Al-haqqah, apa itu haqqah? Apa itu al-haqqah? Ya? Apa itu? Dia tu tanya lagi. Tahukah kamu apa yang dikatakan al-haqqah? Ini bukan itu juga. 3 kali tanya. Sama dengan susunan ayat di atas tadi. Allah menerangkan bagaimana hebatnya penggegar. Gegaran tu hebat benar. Dan yang menimbulkan kegoncangan itu. Ya. Kemudian kedahsyatan yang maha hebat itu tidak akan menggemparkan mereka, yaitu orang-orang yang beriman. Orang beriman tak ada gempar. Dia dah biasa kerana Allah dah khabar siap-siap dah. Dah dalam Quran. Tak ada gempar. Tapi orang kafir gempar lah. Ya weh, apa ni. Kalau orang kafir ya, dia tak tahu. Bukan kerti baca Quran pun. Bukan pernah baca Quran pun. Jadi itu yang dia tergempar tu. Terkejut dia. Orang beriman tak ada.
mereka akan disambut oleh para malaikat. Ya, inilah cara yang sudah dia nak bagi nampak. Inilah hari yang sudah dijanjikan kepadamu. Di hari itu kami akan gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Langit itu digulung macam apa tu? Gulung-gulung macam kita gulung sokat, gulung kotak. Bagaimana kami memulai setiap kejadian, begitu pula kami mengulangi kejadian itu. Apa yang aku dah lakukan nanti akan berlaku semula benda yang telah dilakukan. Sebagai perjanjian atas kami itu huruf besar seperti Allah tu ya. Sesungguhnya kami pasti memenuhi perjanjian itu. Kami tak pernah mungkin janji. Ya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 103 dan 104. Tengok surah Al-Anbiya, cari surah Al-Anbiya ya. Ayat 103 dan 104. Al-Anbiya atas dikasih Al-Anbiya Al-Ankabut An-Namli Al-Syu'ara Al-Furqan An-Nur Al-Mu'minun Al-Anbiya jumpa surah Al-Anbiya ayat berapa? 103 dan 104 ya. 103 dan 104 Al-Anbiya 103 104. Satu tiga dan 104. 1, 2, 1, 3. Alright. La yahzunuhumul faza'ul akbar watalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Itu 103. Yauma natwi samaa kasayyis sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Itu bunyinya ayatnya. Baca mendapat pahala, dengar mendapat pahala ya. Ayat Quran ni. Ya. Itu surah Al-Anbiya. Maknanya dah kita baca tadi dah. Kedahsyatan yang maha hebat itu tidak akan menggemparkan mereka. Orang beriman tak ada gempar, dia dah tahu. Mereka akan disambut oleh para malaikat. Inilah hari yang sudah dijanjikan kepadamu. Macam apa? Ini dia, Allah dah janjikan hari itu. Ini dia hari kiamat. Di hari itu kami itu huruf so Allah ni. Kami akan gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Bagaimana kami memula setiap kejadian, begitu pula lah kami akan mengulangi kejadian itu sebagai perjanjian atas kami. Kami dah janji dulu tu. Sesungguhnya kami pasti memenuhi perjanjian itu. Di dalam ayat ini diterangkan kehebatan, kegemparan. Udahlah hebat gempar tu hari kiamat itu. Tetapi orang-orang yang beriman tidak sedih, tak terkejut pun. Dia dah tahu. Tidak sedih dan tidak gempar menghadapinya karena dia dah beriman. Dari khabar di Allah dalam Quran tu. Sebab masing-masing mereka didampingi dan dihibur oleh para malaikat. Kerana di saat itu mereka teringat akan kebahagiaan yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada mereka ya. Allah dah janji akan menjadi bahagia. Kemudian ada surah lain pula, Al-Hajj. Surah Al-Hajj apa? Hai manusia, takwalah terhadap Tuhanmu, kerana sesungguhnya gempa saat itu amatlah hebatnya. Gempa di saat itu amat hebatnya. Di hari itu akan kami lihat. Di hari itu akan kamu lihat tiap-tiap manusia, tiap-tiap wanita yang menyusui anak akan lupa terhadap anak susuannya. Tengah nyusu anak tu lupa tentang anak tu kerana terlalu gempa ya. Tercampak anak tu. Kerana gempa sangat, terkejut benar. Itu orang tak beriman aja.
Berlupa akan anak yang disusunya tu. Setiap wanita yang hamil akan keguguran. Yang hamil keguguran. Tengah mengandung tu habis kegugur bawa kan. Keluar balik keguguran apa yang dikandungnya itu. Semua manusia mabuk, semua manusia tu mabuk tu tak sedar diri lah, panik, tak tentu halal. Yang sebenarnya mereka bukan mabuk, tapi bukan mabuk, semua budak gempar sangat, tak tentu halal. Tak tahu nak fikir apa. Tetapi siksaan Allah lah yang amat keras sekali. Tapi siksaan Allah lagi amat keras ya. Surah apa tadi? Surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj. Nanti kita baca insya-Allah. Ayat berapa? Surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. Awal kali Al-Hajj. Surah Al-Hajj. Bawah itu tadi. Ya. 1 dan 2. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati haml wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azaballahi syadid. Itu 1 dan 2 ya. Wahai manusia, dia tanya, wahai manusia, kamu ya. Takwalah kamu terhadap Tuhan kamu. Wahai manusia, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Ya, kemudian apa? Kerana sesungguhnya gempa saat itu amatlah berbahaya, amatlah hebatnya. Gempa itu hebat benar. Ya, inna zalzatas sa'ati syai'un 'azim. Syai'un 'azim itu sesuatu gempa besar benar. Ya, gempa itu sangat hebat. Di hari itu akan kamu lihat tiap-tiap wanita yang menyusui anak akan lupa terhadap anak susuannya. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Artinya apa? Pada ketika itu ibu yang sedang menyusukan anaknya lupakan anak sesuatu itu, tercampak anak itu. Dan perempuan-perempuan yang hamil, yang mengandung akan gugur segala kandungannya itu, akan keluar. Mereka berlaku macam orang mabuk. Wa taran nasa sukara, kamu lihat mereka itu macam mabuk. Wa ma hum bisukara, sebenarnya mereka itu bukan mabuk. Cuma tak tentu hala, panik aja. Wa ma hum bisukara walakin azaballahi syadid, sesungguhnya azab, tetapi azab Allah itu amat pedih sekali. Itu ketika hari kiamat berlaku. Ya, azab belaka. Untuk orang kafir lah, orang beriman dia tak ada azab. Ada malaikat yang memujuk dia. Untuk orang kafir dia akan terkejut. Gempanya amat dahsyat. Kejadian siapa yang kafir tu? Di antaranya Firaun, lagi Namrud, Haman, Qarun. Itu. Yang lain-lain itu kita tak tahu. Yang katakan dia mati kafir ya, jauh semua kita tak tahu. Entah dengan mati dia apa? Mati-mati yang beriman, kita tak tahu. Benjamin Netanyahu kita tak tahu. Sami Welu kita tak tahu. Selagi manusia tu belum masuk neraka, kita tak tahu dia kafir ke beriman ya. Jangan tuduh dah. Jangan tuduh Lim Gani itu kafir belum. Sekarang ni dia kafir. Tapi mana tahu, entah dia sebelum mati dia mengucap dua kalimah syahadah terus masuk syurga. Kita belum tahu boleh mengucap dua kalimah syahadah. Jadi orang kafir tu akan terkejut nanti, panik. Macam orang mabuk, tapi sebenarnya tak mabuk. Itu kata Allah dalam Quran ya. Kejadian kiamat ini diterangkan dengan ayat-ayat yang banyak sekali jumlahnya di dalam Quran, banyak benar. Ditambah dengan beratus-ratus hadis. Hadis lagi banyak yang menerangkan ayat Quran tu. Beratus-ratus hadis yang sahih. Yang sahih itu yang sah, yang betul-betul hadis.
Sekalipun begitu, yang kita ketahui dengan perantaraan ayat-ayat dan hadis-hadis itu hanyalah garis-garis besarnya saja. Detailnya kita tak tahu. Garis-garis besar kita tahu akan berlaku opini, tapi perincian kita tak tahu. Detailnya kita tahu. Kita tidak tahu kejadian secara terperinci, tak tahu. Allah saja yang tahu, kita tak tahu. Dan kita tidak tahu proses kejadiannya, taraf demi taraf tak tahu, saraf demi saraf, taraf demi saraf tak tahu. Lepas ini apa, kejadian macam tu macam mana, kaki macam mana, tangan macam mana, kepala macam mana, kita tak tahu. Itu hanya Allah saja yang tahu. Diterangkan dalam banyak ayat dan hadis bahawa kehidupan manusia di permukaan bumi ini makin lama makin rosak. Ya ke tak? Sekarang ni berbeza tak keadaan sekarang ni dengan zaman salafus soleh? Zaman Rasulullah dengan zaman sekarang serupa tak? Lain. Zaman sahabat dengan zaman sekarang serupa tak? Lain. Zaman tabi'in dengan zaman sekarang ni serupa tak? Lain. Zaman sahabat, zaman Rasulullah, zaman tabi'in, zaman tabi'un tabi'in dipanggil salafus soleh. Artinya apa? Orang-orang dahulu yang majoritinya soleh belaka. Jarang kita jumpa orang zaman itu merompak. Jarang kita jumpa orang zaman itu mencuri. Jarang kita jumpa orang zaman itu berzina. Jarang kita jumpa orang zaman itu main judi. Tapi sekarang ni dipanggil apa? Lawan salafus soleh. Sekarang apa? Udah lupa, penat ngaburnya. Halafut toleh, sebut halafut toleh. Halaf at-toleh. Halaf, ha lam fa, halaf. Toleh, to alif lam ha. Artinya zaman kemudian yang majoritinya jahat-jahat. Iya ke tak? Sekarang ni iya ke tak? Majoriti jahat ke majoriti baik? Majoriti jahat sekarang ni. Apa buktinya? Mana yang lebih ramai? Orang semayang ke orang tengok wayang? Mana lebih ramai sekarang ni? Orang pakai purdah ke orang yang terdedah? Mana lebih ramai sekarang ni? Orang yang berjihad di jalan Allah ke orang yang jahat? Mana lebih ramai sekarang ni? Orang warak ke orang wakrak? Itu yang sebenarnya halafut toleh. Sekarang ni penjara penuh ke kosong? Mana tahu? Mana tahu penuh? Ini ada masuk penjara tahu? Saya ada pernah masuk penjara. Saya bukan banduan sebagai penceramah. Punya ketat kawalannya. Nak masuk tu tape recorder tak boleh bawa, kamera tak boleh bawa, handphone tak boleh bawa. Bila masuk aja ya Allah mengonyut dalamnya. Tahu mengonyut? Tanda ramai ke tanda sikit? Ramai itu. Berjembik-jembik. Itu di penjara ya. Kenapa? Ramai orang jahat ke ramai orang baik? Itu dipanggil halafut toleh. Zaman Nabi dulu tak ada. Zaman sahabat pun tak ada. Zaman lepas sahabat pun tak ada. 300 tahun selepas Nabi. Itu tak ada yang jahat. Ada tapi sikit tak ramai. Tapi sekarang ni jahat belaka. Dia panggil halafut toleh. Mana keadaan ya? Kejadian kiamat itu diterangkan dengan ayat-ayat yang banyak sekali jumlahnya dalam Quran, ditambah dengan beratus-ratus hadis yang sahih. Sekalipun begitu, yang kita ketahui dengan perantaraan ayat-ayat dan hadis-hadis itu hanyalah garis-garis besarnya saja. Bukan apa yang dia punya cerita kasarnya aja. Perinciannya kita tak tahu. Tak ada yang cara terperinci. Dan kita tidak tahu proses kejadiannya taraf dengan taraf. Diterangkan dalam banyak ayat dan hadis bahawa kehidupan manusia di permukaan bumi ini makin lama makin rosak. Ini yang saya cerita tadi. Apalagi setelah berkuasanya Dajjal di permukaan. Dajjal tu ramai. Ini Dajjal anak murid-murid Dajjal ramai. Sebelum Dajjal sebenar datangnya, anak-anak Dajjal, cucu-cucu Dajjal dah ada. Ya tak? Macam mana? Yang ngajak kita kepada maksiat tu cucu cicit Dajjal lah.
Mari kita menari. Ada tak orang ajak tu? Tak ada kan? Mari kita berjoget lambak. Ada tak? Gini stout is good for you. Ada tak? Mari kita isap dadah. Lagi apa? Mari kita bersukaria. Mari kita bergaul antara lelaki dan perempuan. Itu cucu cicit Dajjal tu. Banyak lagi setelah berkuasanya Dajjal di permukaan bumi ini, orang yang berkuasa pun banyak yang terlibat dengan perkara-perkara maksiat. Ada tak? Yang berkuasa, ada tak yang terlibat dengan perkara-perkara maksiat? Ada tak yang berkuasa itu rasuah? Ada tak yang berkuasa itu berzina? Ada tak yang berkuasa itu menyimpan perempuan? Sekarang ni, ada tak? Ada. Ada. Itu cucu-cucu Dajjal tu. Mereka berkuasa pula tu. Manusia banyak tertarik menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Pengikut Muhammad. Pengikut-pengikut Dajjal. Kerana mendapat harta kekayaan. Ini bagi upah dan kesenangan duniawi. Nak kesenang dunia tu. Kesenangan duniawi ni bukannya kekal. Berapa lama seronoknya? Duduk dunia ni berapa lama seronoknya? Berapa lama? Habis tinggi setakat umur 40. Kau dah umur 50 kata? Macam? Mulalah darah tinggi ada, kencing manis ada, gout ada. Ya ke dah? Jalan pun dah tak ada tegap lagi dah. Dah jengkot-jengkot jalannya. Macam orang cakap ni, dah bertongkat, cuma tak bawa kejap ni, lupa bawa dah belum bertongkat kemari. Jalan dah bertongkat, cakap kuat lagi lah. Tapi jalan dah tak boleh. Makan dah terhad, gigi dah tak ada. Ini yang ada ni gigi palsu, bukan gigi betul. Itulah. Jadi seronok ke sekarang Kau dah umur apa saya ni, seronok benar kan? Bangkit-bangkit dah sakit badan, pinggang sakit, lutut sakit dan sebagainya. Mana ada seronok lagi dah? Tunggu je lah, tunggu malaikat maut. Itu dia. Cuma keseronokannya inilah, dapat ngajar, dapat berjumpa dengan perempuan, dapat berjumpa dengan tuan-tuan melanggarang dan sebagainya. Itu dapat keseronokan ketika itu. Tapi sementara lepas tu habis baliklah. Bila balik dah tak ada keseronokan lagi Jadi tak lama keseronokannya. Mana kira dan kesenangan duniawi ni sikit benar. Kerana mendapat harta kekayaan dan kesenangan duniawi. Sekalipun Nabi Isa Nabi Isa Ibnu Maryam, anak Maryam, turun ke dunia. Esok akan turun Nabi Isa tu Sekalipun Nabi Isa turun atau anak Maryam tu turun ke dunia dan dapat mengalahkan Dajjal, dan di dunia itu lalu berkuasa seseorang imam atau khalifah. Maksudnya berkuasa lah imam, khalifah. Nabi Isa berkuasa, Imam Mahdi pun berkuasa. Yang amat adil sehingga semua manusia hidup makmur dan aman. Tetapi kekuasaan ini tidak begitu lama. Hanya sekitar 7, 8, 9 tahun aja. Ada yang katakan sampai 40 tahun je aman. Bila dah mati Dajjal, berkuasalah Nabi Isa, berkuasa Imam Mahdi, maka kedua-dua mereka itu akan memerintah dengan adil, membagi-bagikan harta. Tapi tak lama lepas itu Nabi Isa pun wafat, Imam Mahdi pun meninggal dunia. Lepas itu manusia apa jadi? Bila dah tak ada Nabi Isa, tak ada Imam Mahdi, apa jadi? Manusia apa jadi? Sudah kembali kepada kemaksiatan. Makin lama makin jauh, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh dengan Allah. Makin lama makin malas, makin lama makin malas beribadah. Makin lama makin seronok dengan maksiat. Makin lama makin seronok dengan maksiat. Sudahnya seorang pun tak ada menyebut nama Allah. Seorang pun tak ada yang baca Quran. Seorang pun tak ada yang semayang. Ekonomi melonjak-lonjak, meningkat-ningkat. Semua orang kaya-kaya orang esok. Mudah-mudahan kita ni tak masuk dalam golongan itulah. Sudah tak ada masa itu dah. Tapi zaman tu dekat dengan kiamat tu, ekonomi melonjak-lonjak. Sampai nak ngeluar zakat pun tak ada tempat nak bagi zakat. Bagi zakat pada temak, ya banyak hotel tak siap ni. Bagi zakat pada etun berkata aku banyak hotel tak siap. Bagi zakat pada apa? Pada enak kata induk kepodah. Tahu apa induk kepodah?
Aku tak teriak, tak aku teringin. Itu dah. Ketika itu tak ada siapa yang ingatkan Allah, tak ada siapa yang semayang, tak ada siapa yang baca Quran. Ketika itu baru Allah naikkan matahari terbit daripada mana? Daripada barat. Matahari dia mula-mula dari timur ke sana terbitnya. Ini timur ya, barat mana? Sana lah. Ini kiblat kan? Dari sana terbitnya matahari. Kemudian masa itu taubat tak terima di Tuhan lagi dah. Istighfar lah tak terima di Tuhan ya. Mengucaplah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tak terima Tuhan lagi. Kita apabila matahari terbit ke barat, tak ada orang teringin pun, masing-masing nak kira dunia aja. Ketika itu baru Allah perintahkan Israfil. Apa buat Israfil? Dia pun tiup sangkakala. Bila tiup sangkakala, berlakulah huru-hara yang amat dahsyat. Tuan-tuan, Allah khabar Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Kata Allah dalam surah Abasa wa Tawalla. Pada hari itu ya, mereka dah lupakan saudara-saudaranya. Adik-beradik tak ingat dah. Mak dan ayah pun tak ingat dah. Mak mana tak telefon minta, apa minta, jenguk-jenguk minta. Lagi wasahibatihi wa bani, anak-anak tak ingat dan sahabat-sahabat tak ingat dah. Itu punya hebat huru-hara. Ya, tuan-tuan. Kemudian Allah perintahkan Israfil tiup sekali lagi. Bila tiup sekali lagi, matilah semua, datang angin merah membunuh semua orang-orang yang ada dalam dunia ni. Sebelum itu dibunuh dulu ulama-ulama. Itu tak ada orang menasihat. Itu ulama ada banyak dah mati dah, banyak dah ulama dah mati. Ramai dah? Ramai. Seorang mati. Baru-baru ini seorang di Kedah mati. Pak Sumit namanya. Pak Su namanya Abdul Hamid. Baru mati ya. Yang hafal Quran dah mati. Datuk Seri Hasanuddin Al-Hafiz dah mati. Abangnya Dr. Datuk Haruddin dah mati juga dah. Lagi Tuan Guru Nik Abdul Aziz ada lagi dah? Ada tak ada? Tak lama lepas tu Tuan Guru Hadi Abdul Hadi Awang pun akan meninggal. Akanlah belum lagi meninggal. Lepas tu tak lama lagi Haji Ibrahim pun akan meninggal. Dia bukan ulama pun. Lagi apa? Lepas tu Datuk Ismail Khamis sudah meninggal belum? Sudah meninggal. Sudah mati semua ulama tu, tinggal orang jahil-jahil aja. Tinggal jahil-jahil. Bila jahil tu dia mengeluarkan fatwa yang sesat lagi menyesatkan. Tak apa riba tu, nampak aman kalah. Tak apa berjudi tu buatlah. Berzina tu kalau suka sama suka buatlah. Ketika itu. Ketika itulah manusia dah tak ingat lagi akan agama. Bila tak ingat lagi agama, masing-masing suka diri aja lah. Yang berkuasa apa ketika itu? Hawa nafsu, ikut hawa nafsu aja. Apa dia teringat nafsu buat. Ya. Kemudian baru didatangkan apa? Rihul ahmar, artinya angin merah. Bila angin merah tu bertiup, habis mati belaka. Orang beriman mati belaka, orang tak beriman pun mati. Ya, habis mati. Manusia mati, jin mati. Okey apa? Binatang mati, pokok-pokok mati, ikan mati, burung mati, serangga mati, habis. COVID-19 mati juga. Kuman COVID-19 mati belakang. Itulah berlaku apa? Itu kematian total namanya, kematian menyeluruh, semua mati. Kemudian semua masuk dalam kubur. Tak kira kubur di mana ya, dah mati tu, masuk dalam kubur. Kemudian dihidupkan semula siapa? Israfil. Israfil hidup. Apa buatnya? Bawa dia capai sangkakalanya, trompetnya tu ataupun saksofonnya pun dia tiup lah. Pepe 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 pepe. Tahu nengok kan? Ya itulah tu. Maka hiduplah manusia besok. Tina pun hidup esok, Haji Ibrahim pun hidup, Mina pun hidup, Limah pun hidup.
Bedah pun hidup. Lagi apa? Ha. Munah pun hidup. Ha. George Bush hidup balik. Ha, lagi Saloma hidup balik. Lagi Piramli hidup balik. Ha, macam cendawan tumbuh hidupnya. Ha, itu. Ha, itu namanya kiamat, kebangkitan. Alright. Mana kita baca tadi nanti ya? Ha. Turunnya Nabi Isa. Ha, ini turun Nabi Isa ya. Yang aman tadi 7, 8, 9 tahun aja. Kita tak tahu berapa. Ada yang katakan 8 tahun, ada yang katakan 7 tahun, ada yang katakan 9 tahun, ada yang katakan sampai 40 tahun. Ha, 40 tahun bukan lama benar ya. Ha, kejap aja. Perempuan sekarang ni berapa umur? Ada yang 40. Lama ke dah orang yang umur 40 tu rasa lama ke rasa sekejap je rasanya? Sekejap aja. Saya sekarang ni dah 80 lebih. Rasa kalau ikut rasa bukan 80 rasanya. Rasanya baru berapa? Baru 18 tahun je rasanya. Ha ya. Ha. Perempuan pun betul juga. Ada yang dah 60 dah ada masa. Orang dah bilang makcik terkejut dia. Malah aku makcik tu yang benar ke ni kata. Padahal memang dia makcik pun. Ha, patutnya bukan makcik pun kata panggil apa? Opah. Ha, begitulah. Masa berlaku dengan begitu laju. Ha, 7, 8 dan 9 tahun. Turunnya, lepas itu turun Nabi Isa. Sebelum kiamat betul-betul turun Nabi Isa. Ha, ya. Turunnya Nabi Isa Ibnu Maryam dan berkuasanya seorang imam yang adil, yaitu Imam Mahdi tadi. Hanyalah sekadar memberikan tanda kepada orang-orang yang beriman bahawa kiamat sudah dekat sekali. Agar mereka tetap sabar dan tenang menghadapi segala kemungkinan, kedahsyatan, kehebatan, keganasan, kekejaman, dan serba macam malapetaka menjelang terjadinya hari kiamat. Menjelang tu macam-macam benda-benda yang dahsyat akan berlaku. Sebelum datangnya hari kiamat yang sebenarnya ya. Akan berlaku perkara itu ya. Menjelang terjadinya kiamat yang sebenar. Di kala kejadian manusia, di kala manusia itu betul-betul dalam keadaan nak menuju ke kehebatan, dalam kemuncak hari kiamat tu. Ya. Tiba di kemuncak kebobrokan, kebobrokan, kedahsyatan ya, bobrok cakap Indonesia. Kerosakan dan kekufuran dan kekejaman itu, lalu Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala atau trompet. Trompet besar yang berbunyi, terdengar dari timur sampai ke barat. Semua dengar ditiup trompet tu. Dari timur ke barat. Ya, orang Melayu dengar, orang putih dengar, orang Jepun dengar, orang Negro dengar, orang India dengar, semua kan. Dari timur ke barat. Bahkan sampai ke ruang angkasa, orang di langit pun dengar. Di luar angkasa luar sekalipun. Di saat itu bumi lalu bergoncang. Itu yang goncangnya hebat-hebat tu. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini digoncang dengan sekuat-kuat goncangan, dahsyat no. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Ketika itu mengeluarkan isi-isinya yang berat-berat. Apa isi berat dalam bumi itu? Apa isi yang berat dalam bumi itu? Besi habis tercabut lagi. Batu habis tercabut lagi. Kayu habis tercabut lagi. Arang batu habis tercabut semua. Dalam bumi itu habis panjat lagi ya. Goncangannya hebat-hebat. Wa qala al-insan, apa kata insan? Pada ketika itu berkata manusia apa? Malaha. Apa kata malaha? Ya Allah, jenuh. Malaha tu kat Arab, cakap Melayu apa? Ma tu apa? Apa? Laha? Ini, apa ini? Jadi orang Melayu tak ada malaha. Orang Melayu kata apa ni komen? Orang Jawa apa katanya? Apa kau? Orang Jawa. Apa kau? Orang Jawa apa katanya? Tak ada orang Jawa ni. Apa kata orang Jawa? Apa iki? Ya tak? Orang India apa katanya? Apa kata orang India?
Yana day ini. Itu dia. Orang putih apa katanya? Kita kata orang putih. Itu ngaji surah orang putih. Apa kata orang putih? What is happening, man? Gitu ya. Orang putih. Ya. Sampai ke angkasa luar dengar tu. Di saat itu bumi lalu bergoncang sehebat-hebatnya. Gunung-gunung berterbangan meluas menjadi abu. Meletus bukan meluas, meletus menjadi abu. Gunung jadi abu. Air lautan bergulung-gulung, tidak teratur lagi jalannya. Air lautan sudah tak kenal mana satu lautan Atlantik, mana satu lautan Pasifik, mana satu lautan Hindi, mana satu lautan Antartik, tak tahu. Dah bertemu antara dua. Wa idzal biharu fujirat. Ketika itu laut akan bertemu antara satu sama lain. Dah tak kenal yang mana satu. Itu laut ya. Mana dia laut tadi? Air lautan bergulung-gulung, tidak teratur lagi jalannya. Terjadi letusan demi letusan, meletup semua. Gunung meletup, bukit meletup, bumi meletup, laut meletup. Tsunami yang cakap lah. Letusan di bumi, di langit pun itu juga. Ya, matahari jatuh. Lagi apa? Bintang-bintang semua bertaburan jatuhnya. Di bumi, di langit dan di mana saja terjadi kilat. Kilat apa? Kilat apa? Kilat lah. Yang tuk ada kilat ya. Yang berbunyi tu apa nama? Salah. Yang bunyi apa? Petir. Orang Gajah kata apa? Lilintor. Orang Sungai Keruh pun kata lilintor juga ya. Itu kata. Terjadi kilat yang luar biasa tajamnya sehingga membutakan segala mata. Habis mata buta belakang. Mudah-mudahan kita tak ada di masa itu ya. Itu generasi akan datang tu akan berhadapan dengan itu. Hati dan jantung berdebar dan remuk. Hati remuk, jantung pun remuk. Mata apa? Mata merem. Merem apa? Ketakutan. Merem tu apa? Mengeletorlah, mengeletor tu halal mata dia. Ketakutan. Semua akan takut. Tak ada siapa yang berani. Terjadilah kematian total. Kematian total. Total apa dia? Kesemua sekali akan mati. Namanya total. Yang serentak. Serentak tu apa? Apa dia serentak? Dalam waktu yang sama. Serentak. Semua mati. Serentak. Cakap orang putih apa? Siapa tahu cakap orang putih? Simultaneous. Cakap orang putihnya. Serentak ya. Semua mati belakang. Tak ada orang mula orang ni mati betul orang ni tak ada. Serentak habis mati belakang ya. Itu mati serentak. Yang serentak bagi segala makhluk. Dan makhluk seluruhnya. Siapa saja nama makhluk. Makhluk tu apa? Makhluk tu apa tu ya? Ciptaan Allah. Apa dia ciptaan Allah? Selain daripada Allah semua makhluk. Yang bukan makhluk siapa? Allah. Yang lain tu makhluk belaka, dicipta oleh Allah. Kita cipta Allah tak? Ya? Anak-anak kita cipta Allah tak? Entokah kita cipta Allah tak? Semua Allah yang menciptanya. Allah tu bukan makhluk. Allah tu panggil apa? Kalau bukan makhluk, apa dia panggil Allah? Khaliq. Khaliq bukan khaliq minum tu. Khaliq, kha alif lam qaf, khaliq, pencipta. Ya. Semuanya akan apa? Itu makhluk ya. Itu kematian total. Mati semua manusia. Mati semua malaikat. Malaikat mati dah, malaikat pun mati. Jibril mati, Israfil mati, Mikail mati, Munkar mati, Nakir mati. Habis mati. Akhirnya malaikat mana mati? Akhir sekali. Habis manusia dah mati, pokok dah mati, binatang dah mati, jin dah mati, malaikat dah mati. Ada seorang tak mati. Siapa? Malaikat maut. Dia last sekali mati. Kenapa dia last? Sebelum dia mati apa kodenya? Nyabut nyawa. Cabut nyawa ya. Tinggal dia seorang je. Lalu Allah tanya, siapa lagi yang belum mati wahai malaikat maut? Apa jawab malaikat maut? Yang belum mati hanya Allah dan saya ajalah.
Kamu tak pernah ke dengar satu ayat yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Tak pernah kamu dengar? Apa jawab mereka? Tak jawab dah. Kenapa? Dia tahu ini adalah perintah Allah, suruh dia cabut nyawanya sendiri. Ya. Siapa nak darahkan? Malaikat lain dah tak ada. Takkanlah Allah nak cabutnya. Tinggal dia aja. Jadi siapa nak cabut nyawa dia? Sendirilah cabut nyawa. Dia pun cabut. Agak-agak kasar ke lembut cara cabutnya? Nyawa sendiri kasar ke lembut? Lembutlah perlahan. Punyalah sakit tau. Jerit pekik dia tau. Aduh. Kalau aku tahu macam ni sakitnya cabut nyawa, tak kesiur buat kerja nyabut nyawa orang. Tahu? Itu kalau orang tengah kerah dia macam tu ya. Kalau orang kopeng macam mana kata tu? Aduh, ondek sakitnya. Kalau aku tahu macam kau sakitnya, dia aku podah cabut nyawa orang. Itu kalau orang kopeng lah. Ini malaikat maut tu orang mana kan? Ya? Orang gajah. Orang gajah tak siur lah. Tak aku siur buat kerja nyabut nyawa orang. Kalau di England mana? If I know this is a kind of pain that I have received, I do not want to be the one who pull out the life of people. Ini contohlah cakap komputer tu. Bukan nak ajar komputer ni. Contoh je kalau malaikat maut ya. Dia mencabut. Matilah malaikat maut. Bila mati malaikat maut tinggal siapa lagi? Tinggal Allah aja. Allah tak mati ngapa? Ngapa Allah tak mati? Allah mana ada nyawa. Allah hidup bukan dengan nyawa. Allah hidup dengan sifatnya hidup. Jadi dia tak mati-mati. Selain daripada Allah dia ada nyawa. Allah cipta nyawa bagi pada manusia, maka hidup manusia. Itu cabut nyawa tu. Allah cipta nyawa bagi pada binatang, maka hiduplah binatang. Begitu seterusnya. Allah cipta nyawa bagi pada makhluk-makhluk, bagi pada pokok, bagi pada binatang, bagi pada malaikat, bagi pada jin, bagi pada burung, bagi pada ikan. Maka mereka itu semua ada nyawa. Bila ada nyawa, matilah ya. Tinggal Allah yang tak mati. Aman seketika ya. Alam ni aman seketika. Habis tak ada bergerak langsung. Kemudian baru Allah tanya. Siapa Allah tanya? Pemimpin-pemimpin dunia ni Allah tanya. Allah tanya Napoleon Bonaparte, kena? Ada ngaji dah dulu? Allah tanya George Washington, kena? Allah tak kena ada meh. Allah tanya Abraham Lincoln, kena? Itu pemimpin dunia dulu tu. Allah tanya apa? Winston Churchill. Allah tanya Queen Elizabeth. Allah tanya Maharaja Hirohito. Allah tanya Hitler. Tak kena Hitler? Dan sebagainya. Apa kata Allah Ta'ala? Ini ayat Quran tu. Allah tanya mereka tu. Limanil mulkul yaum. Siapakah yang berkuasa pada hari ini? Tanya Napoleon, tanya apa tu Hitler. Boleh jawab ke Adamah? Tak boleh jawab. Diam, tak berani nak jawab ya. Lalu Allah jawab sendiri. Lillahil wahidil qahar. Bagi Allah lah yang esa. Wahid tu esa. Al-qahar tu yang berkuasa. Allah saja yang berkuasa ketika ini ya. Lillahil wahidil qahar. Bagi Allah lah yang berkuasa pada ketika ini. Kemudian amanlah. Tak bergerak apa alam ni semua. Lepas tu baru Allah hidup ke siapa tadi mula-mula? Dia ngapa dia tadi dah ngapa? Siapa mula-mula Allah hidupkan? Israfil. Apa buat Israfil? Tiupkan kekala. Maka hiduplah kita ya. Okey. Tengok ni ini dia. Di saat itu bumi lalu bergoncang sehebat-hebatnya, gunung-gunung berterbangan meletus menjadi abu, air lautan bergulung-gulung, tidak teratur jalannya, terjadi letupan demi letupan. Letusan lah di bumi, di langit dan di mana saja. Terjadi kilat yang luar biasa tajamnya hingga membutakan segala mata. Terjadi kematian total, kematian yang habis mati, yang serentak. Lagi segala makhluk bagi segala makhluk
Hidup dan makhluk seluruhnya habis mati belaka. Mati semua manusia, mati semua malaikat, mati semua jin, mati iblis, mati semua binatang dan tumbuh-tumbuhan. Mati semua binatang dan planet pun mati habis. Gunung apa nama, matahari habis hancur, bulan hancur, bintang-bintang habis hancur. Tidak beredar lagi. Mati segala angin tak tiup lagi. Mati segala angin tidak berhembus lagi. Mati semua air di dalam lautan tu tak ada bergerak-gerak lagi, tak ada riak, tak ada gelombang lagi dah. Tidak ada riak dan gelombang lagi. Lagi apa? Mati segala-galanya. Yang tetap hidup hanya zat Allah yang maha hidup dan tidak akan mati-mati selamanya. Dan yang terakhir sekali matinya malaikat Israfil yang meniup trumpet. Dan kemudiannya malaikat maut sendiri. Mula-mula Israfil mati, betul malaikat maut pula mati ya. Terjadilah kesepian, tenang. Ya. Tidak ada yang bergerak dan berbunyi di seluruh alam. Dan di langit dan di bumi tak ada bergerak lagi dah. Angin tak tiup apa pun tak ada. Diam aja, sunyi sepi aja ya. Tidak ada detik, detak, dentum, tak ada. Detik, detak, dentum tak ada. Tidak ada gerak-gerik, tak ada. Dan geruk, tak ada. Sepi sesepi-sepinya dalam masa kira-kira 40 tahun lamanya. Ngapa panjang lah tu? Ngapa panjang lah tu? Kalau nak baca lagi kan sampai pukul 12 baru habis. Cukup sekadar itu ya. Okey, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Sampai 5 kali tak ada. Itu maknanya dah dapat benar tu ya. Dah dapat betul tu. Banggalah saya. Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang pandai-pandai belaka ya. Alright, insya-Allah kita akan sambung lagi pada minggu depan ya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.